Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dapat bertemu dan bersiaran pada hari ini. Ucapan terima kasih kepada Unit Sukan Jabatan Pelajaran Pulau Pinang kerana telah sudi memberi kesempatan kepada saya untuk bersiaran pada hari ini. Nama saya Cikgu Azwari bin Ahmad Daud. Cikgu mengajar di SMK Mutiara Impian sebagai guru sains sukan tingkatan 4. Dan cikgu juga merupakan salah seorang daripada tenaga jurulatih bagi sukan olahraga di SMK Mutiara Impian. Cikgu mula mengajar di SMK Mutiara Impian sejak tahun 2009 lagi. Cikgu adalah pemegang ijazah sarjana dalam sains sukan dan cikgu juga merupakan jurulatih separuh masa lari pecut dan hurdle tahap 3. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan berkongsi ilmu sains kejurulatihan yang bertajuk Bengkel Kaedah Latihan Fizikal untuk Atlet Olahraga Sekolah-Sekolah Pulau Pinang. Okey. Kita juga akan selitkan pengetahuan tentang bidang sains sukan sebagai pelengkap bengkel kita untuk kali ini. Okey, baiklah. Sekarang kita akan memulakan. Okay, sebelum kita memulakan topik yang kita fokus pada hari ini, iaitu kaedah latihan fizikal, terlebih dahulu kita nak bincangkan sedikit tentang kecergasan. Okay. Pertama kita nak bincangkan tentang konsep asas kesejahteraan. Okay, apa dia kesejahteraan yang membentuk kecergasan keseluruhan bagi seseorang individu manusia. Okey. Okey, kecergasan ataupun kesejahteraan bermaksud seseorang itu mengalami kesejahteraan hidup dengan berpandukan kepada 5 dimensi, iaitu pertama dimensi fizikal, dimensi emosi, mental ataupun sosial dan rohani. Okey. Jadi kelima-lima dimensi ini kita boleh katakan sebagai kecergasan, ya. Kecergasan fizikal. Apa dia maksud kecergasan fizikal? Keupayaan menjalankan tugas harian secara berkesan, okey, dan bertenaga. Di samping juga mempunyai tenaga untuk aktiviti riadah, ya, dan juga mampu menghadapi sebarang kecemasan dengan tenaga yang masih ada. Okey, itu maksud kecergasan fizikal. Okey, manakala kecergasan emosi pula adalah keupayaan mengawal emosi, perasaan, ya, bersifat optimistik dan positif. Bermaksudnya seseorang itu sentiasa rasional dalam segala keadaan, ya. Dia boleh menahan kemarahan dia boleh menahan sabar, dan dia boleh berfikir secara rasional. Okey, tak kira di mana juga situasi dia berada. Okey, seterusnya kita lihat kepada kecergasan mental, ya, iaitu keupayaan seseorang itu berfikir dan menguasai ilmu akademik untuk mengubah masa depannya. Maksudnya dia belajar, dia mendapat ijazah, okey, dan dia mendapat hasil daripada pembelajaran dia memperolehi kerjaya yang baik. Okey. Seterusnya kita lihat kepada kecergasan sosial, iaitu keupayaan seseorang itu berinteraksi dengan orang lain dan menjalin hubungan
hubungan positif. Maksudnya seorang itu sentiasa berada dalam keadaan dia sentiasa memberi, seorang yang sentiasa memberi manfaat kepada orang lain, ya. Maksudnya dia tak menyusahkan orang lain. Okey, dia boleh bekerjasama, dia boleh bertolak ansur dan sebagainya. Okey, akhir sekali, ya, kecergasan rohani, iaitu keupayaan memupuk nilai-nilai yang membawa kesejahteraan berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Maksudnya seseorang bergantung, ya, kepada kepercayaan ataupun agama dia untuk dia memupuk nilai-nilai membawa kesejahteraan pada diri dia, kepercayaan dia pada agama dia, kepada Tuhan yang dia sembah. Okey, itu adalah tentang 5 konsep asas kesejahteraan. Okey, ataupun 5 dimensi kesejahteraan yang patut dimiliki oleh semua manusia yang berada di muka bumi ini. Okey, seterusnya. Apa yang kita nak fokus pada hari ini adalah tentang kecergasan fizikal. Okey. Dan cikgu suka cerita, cikgu nak bawa semua audien kepada apa yang perlu kita nak sentuh pada hari ini. Pertama, tentang komponen kecergasan, ya, komponen kecergasan. Okey, ini komponen kecergasan ada 2, itu berasaskan kesihatan dan berasaskan lakuan motor. Dan juga kita akan sentuh sedikit tentang prinsip latihan, ya. Prinsip latihan ini penting untuk sama ada jurulatih ataupun atlet untuk memahami, ya, prinsip-prinsip latihan. Ini adalah macam kira undang-undang lah, ya, agar kita tidak melanggar prinsip ini supaya pada akhirnya kita akan dapat mencapai matlamat mengapa kita berlatih. Okey, seterusnya kita akan mungkin ini tak sentuh lah aplikasi prinsip latihan, mungkin ni mungkin memakan masa yang agak panjang. Okey, kita skip. Okey, kita tengok tentang seterusnya. Apa yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah tentang kaedah latihan fizikal. Okey, kaedah latihan fizikal kita akan bincangkan apakah jenis-jenis latihan yang kita boleh lakukan untuk sistem tenaga aerobik, sistem tenaga anaerobik, ya. Okey, mana dia? Sistem tenaga anaerobik, dan bagaimana, apakah jenis latihan untuk meningkatkan kecekapan otot rangka. Okey, kita juga akan membincangkan tentang pemboleh ubah yang terlibat di dalam latihan fizikal. Kemudian isi padu. Kita juga akan membincangkan tentang isi padu dan intensiti latihan. Kemudian kita juga akan sentuh tentang hubungan antara isi padu dengan intensiti. Dan akhir sekali, ya, topik kita pada hari ini kita akan sentuh tentang keletihan dan kelesuan otot. Okey. Kita teruskan tentang komponen kecergasan. Okey. Komponen kecergasan terbagi pada 2, iaitu berdasarkan kesihatan ada 5 dan berdasarkan lakuan motor ada 6. Jadi sebagai seorang atlet murid, sekurang-kurangnya kita kena tahu, dapat membezakan manakah komponen kecergasan berasaskan kesihatan dan mana yang berasaskan lakuan motor. Okey. Kalau berasaskan kesihatan, mula-mula sekali adalah komposisi badan. Ya, komposisi badan. Yang kedua, daya tahan. Okey, kardiovaskular. Daya tahan kardiovaskular. Ni kalau daya tahan kardiovaskular ni, kalau orang-orang yang selalu suka sebut adalah stamina. Orang kata stamina tu bermaksud daya tahan kardiovaskular. Itulah nama saintifik dalam sains sukan. Okey. Kemudian seterusnya, daya tahan otot, kekuatan otot yang keempat, dan yang akhir sekali flexibility ataupun regangan otot, ya. Flexibility maksudnya regangan. Okey, kalau berdasarkan lakuan motor, okey, ada 6. Pertama, kuasa, koordinasi, imbangan, okey, imbangan, masa reaksi, ketangkasan dan
kelajuan. Okey, ada 6. Jadi kena sekurang-kurangnya sebagai seorang atlet murid kena tahulah ya sedikit tentang komponen kecergasan fizikal. Okey, sekarang kita pergi satu persatu ya. Kita nak tahu tentang apakah definisi setiap komponen kecergasan fizikal tersebut. Okey, pertama komposisi badan. Okey. Komposisi badan merujuk kepada peratus kandungan lemak dan jisim tanpa lemak atau air di dalam tubuh seseorang, ataupun yang paling terkenal orang sebut body mass index, ya, body mass index. Okey. Yang kedua, daya tahan kardiovaskular. Bermaksud keupayaan jantung mengepam darah beroksigen ke seluruh tubuh yang sedang bekerja. Okey. Kita tahu semua bahawa darah adalah berperanan untuk mengepam jantung adalah berperanan untuk mengepam darah ke seluruh tubuh untuk menghantar oksigen, okey, dan bahan-bahan makanan, ya. Okey. Jadi supaya semua tisu-tisu dalam tubuh boleh bekerja, jadi tugas jantung ni sangat berat. Jadi jantung perlukan daya tahan ya agar kerja untuk menghantar dan menyebarkan darah ke seluruh tubuh berjalan dengan lancar dan sempurna supaya seorang tu boleh kelihatan sihat. Okey, seterusnya kita tengok daya tahan otot. Daya tahan otot adalah ketahanan otot melakukan aktiviti berulang-ulang dalam jangka masa tertentu dengan beban yang ringan. Okay. Sebagai contoh, kita naik turun tangga, ya. Maknanya bila kita naik turun tangga, maksudnya kita melatih otot-otot utama kita, terutamanya otot kaki, untuk memperolehi daya tahan yang tinggi supaya kita boleh melakukan kerja tersebut dalam jangka masa yang panjang. Okey, kemudian seterusnya kita tengok kekuatan otot, iaitu bermaksud keupayaan otot menghasilkan daya maksimum dalam satu ulangan. Ini paling senang nak tahu kekuatan otot ialah kita tengok pertandingan angkat berat. Itu adalah pertandingan macam mana pertandingan kekuatan otot lah tu, ya. Pertandingan angkat berat di mana seorang pemenang itu dinilai berdasarkan jumlah angkatan maksimum yang dia boleh buat mengatasi orang lain. Itu maksudnya. Okey, kekuatan otot. Okey, kemudian seterusnya kita tengok flexibility. Okey, ataupun keregangan tubuh badan, ya, terutama sendi. Itu maksud keupayaan sendi badan melakukan julat pergerakan maksimum anggota badan, ya. Maksudnya badan boleh melentur dengan julat yang tertentu, ya, dengan julat yang tertentu. Okey. Kita teruskan. Kita boleh tengok ni apa dia komposisi badan, ya. Komposisi badan sebenarnya cara nak kira BMI adalah berat bahagi tinggi, ya, berat bahagi tinggi. Nanti cikgu akan tunjukkan, ya, kalau bagaimanakah status komposisi badan BMI seseorang, ya, selepas ini. Okey, kemudian kita tengok daya tahan kardiovaskular. Dekat sini kita tengok, ya, seorang atlet sedang mencuba mesin treadmill, ya. Okey. Ini adalah satu daripada latihan daya tahan kardiovaskular. Okey. Seterusnya kita tengok ni carta BMI. Okey, murid-murid boleh tengoklah. Ya, murid-murid sebenarnya boleh buat kiraan sendiri, ya, di rumah, dan boleh melihat kedudukan ataupun situasi badan anda. Okey. Bagi lelaki, okey, kalau sekiranya berat dalam kilogram bahagi tinggi dalam meter, kalau sekiranya kurang 18.5 itu underweight, maknanya kurang berat badan. Kalau 18.5 hingga 24.9 itu bermaksudnya berat badan anda normal. Kalau 25 hingga 29.9 awak dah lebih berat badan.
Okey, kalau 31 sampai 34.9, 30 hingga 34.9 maksudnya awak dah gemuk ataupun dah lebih berat badan. Dan lebih 35 nilai angkanya awak dah terlalu gemuk. Begitu juga dengan perempuan ya. Kita boleh tengok sendiri ya. Kalau perempuan yang normal lah 18.5 hingga 24.9. Okey? Boleh? Boleh kira sendiri kat rumah. Ya, boleh tahu di manakah kedudukan anda dalam carta BMI. Okey, seterusnya kita tengok. Ini adalah latihan daya tahan otot ya. Ini adalah kita tengok dia buat tekan tubi ya. Banyak lagi latihan daya tahan otot ya. Awak boleh bangkit tubi pun boleh ya. Naik turun bangku ya, naik turun tangga pun boleh dijadikan sebagai latihan daya tahan otot. Okey, ini kekuatan otot ya. Sebenarnya kalau ikutkan gambar ni tak berapa nak sesuai lah ya. Kekuatan otot maksudnya kemampuan otot mengangkat beban ya melebihi RM ataupun repetition maximum. Okey, tak apalah, kita teruskan. Okey, ini flexibility, kelenturan ya ataupun kerenggangan ataupun kelenturan. Bagaimana kemampuan otot dan sendi meregang dan melentur. Okey, pada julat yang sepatutnya. Okey. Okey, kemudian kita tengok ya, kecergasan fizikal berdasarkan lakuan motor. Pertama, kuasa. Kuasa adalah kombinasi kekuatan otot dan kelajuan serta kemampuan memindahkan daya dengan cepat. Ini kuasa adalah kombinasi kekuatan otot dan kelajuan. Lagi laju dan lagi kuat otot itu bergerak atau memindahkan daya, lagi kuat kuasa yang dihasilkan. Okey, seterusnya koordinasi. Okey, koordinasi bermaksud keupayaan menggunakan panca indera untuk melakukan pergerakan yang tepat dan lancar. Koordinasi adalah penyelarasan otot membuat kerja. Ya, penyelarasan otot membuat kerja. Ini semuanya kita gunakan macam otak lah yang menjadi sebagai tunjang dia ya. Dia mengarahkan otot bergerak dan menyelaraskan pergerakan. Okey. Contoh yang paling mudah yang cikgu nak bagi adalah kita menunggang basikal ataupun menunggang motosikal. Ya, kalau kita menunggang basikal, mata kita pandang depan kita, ya, mengawal brek. Okey, kaki kita membuat kayuhan. Ya, badan kita menyeimbangkan badan. Contoh lagi ya, membawa kereta. Ya. Macam mana kita bawa kereta, terutama kereta manual ya. Mata pandang mana, tangan kanan buat apa, tangan kiri buat apa, kaki kiri, kaki kanan semua ada kerja. Jadi dah kerja-kerja otot-otot besar ni dalam satu jangka masa yang sama, itu dinamakan koordinasi ya. Okey, boleh. Dalam sukan pun sama ya. Macam pemain bola sedang menggelecek bola ya, menggelecek bola sambil itu dia memandang tentang kedudukan musuh dan dia juga sempat melihat kedudukan kawan dia untuk dia memudahkan dia membuat antara. That is koordinasi. Maknanya kaki menggelecek bola, badan mengimbang badan, dan kaki melihat vision dia, melihat kedudukan musuh dan kedudukan kawan sendiri. Itu maksud koordinasi. Okey. Imbangan. Apa maksud dia? Mengekalkan postur badan dalam keadaan pegun ataupun bergerak. Maksudnya kita boleh mengekalkan imbangan postur, kedudukan badan ya, sama ada kita bergerak ataupun dalam pegun ya. Cuba kita bandingkan ya. Seseorang itu dalam keadaan mabuk ya. Minum arak banyak sangat, dia mabuk. Apa berlaku pada dia? Ya, dia tidak boleh berdiri tegak, dia tak boleh berjalan lurus. Maksudnya imbangan badannya sudah terganggu akibat apa? Akibat alkohol yang telah masuk ke dalam badan dia. Itu maksud dia. Ya. Dalam sukan juga imbangan sangat penting, ya. Terutama apabila seorang pemain bola sepak membuat tandukan, melonjak membuat tandukan, kemudian dia jatuh dan mendarat, ya.
Kalau tidak mempunyai imbangan, apa berlaku? Dia akan mendarat dalam keadaan yang tidak stabil. Akibatnya kecederaan pun berlaku. Okay, begitu juga tengok seorang pemain sepak takraw membuat libasan. Ya, membuat libasan. Selepas membuat libasan, dia akan mengimbangkan badan supaya dia jatuh dalam kedudukan yang selamat. Ya, kalau dia gagal mengimbangkan badan dia, dia mungkin akan jatuh dengan kedudukan yang boleh mencederakan dia. Okey? Kemudian kita tengok masa reaksi. Masa reaksi adalah kepantasan tindak balas terhadap sesuatu rangsangan. Okey? Maksudnya bagaimana kita bertindak balas terhadap apa juga rangsangan persekitaran kita. Ya, ini selalunya masa reaksi ini selalunya kita tengok sinonim pada apa? Pelari pecut apabila memulakan pecut, terutama dalam acara 100 meter, di mana pelari pecut akan meninggalkan starting block secepat mungkin setelah mendengar letupan pistol, bunyi pistol. Ya, lagi cepat dia lagi bagus. Ini bermakna pelari yang lambat keluar, maksudnya masa reaksi dia sangat teruk, ya, sangat tidak bagus. Okey. Kemudian kita tengok ketangkasan. Okey, ketangkasan maksudnya keupayaan menukar pergerakan badan dengan pantas dan cekap. Ya, maksudnya kita boleh bergerak dari A ke B ke C ke D, ya, dengan cepat. Ya, kalau kita bergerak dari A ke B, itu maksudnya kepantasan. Okey, atau kelajuan. Ketangkasan maksudnya kita bergerak di beberapa tempat dalam masa yang pantas. Macam mana kita mengubah kedudukan badan kita untuk bergerak ke beberapa titik dengan pantas dan cekap. Okey, last sekali kelajuan. Maksudnya melakukan pergerakan dalam masa yang singkat dari satu titik ke titik yang lain. Maksudnya ada dua titik. Ya, dari A ke B. Ya, semakin pantas dia bergerak, itu maksudnya semakin lajulah dia, ya. Jadi ketangkasan dengan kelajuan ni ada perbezaan dia. Kalau di segi permainan senang saja. Ketangkasan kita tengok pemain badminton, sepak takraw, ya, bergerak, ya, ke arah ke pelbagai arah dengan cepat untuk mengambil bola. Berbanding dengan kelajuan, kita tengok pelari 100 meter. Kita tengok Usain Bolt berlari 100 meter dalam sukan Olimpik. Itu adalah kelajuan. Okey, lari 200 meter, 1200 meter. Itu adalah kita kaitkan dengan untuk mengukur kelajuan. Okey, boleh faham setakat ni? Okey, ini adalah gambar bagi kuasa, ya. Gambar kuasa ini adalah kita tengok acara melempar cakra. Ya, okey, melempar cakra kuasa. Kita selain melempar cakra, kita boleh tengok apa? Sebagai contoh, lontar peluru, merejam lembing, lompat tinggi, lompat jauh. Ya, okey, itu memerlukan kuasa, ya. Okey, kemudian kita tengok koordinasi. Penyelarasan sekumpulan otot membuat kerja dalam satu masa. Kita tengok pemain bola keranjang ini, ya, sedang mengawal bola dan mengelecek musuh untuk melepasi. Di samping itu dia mengimbangkan badan dia. Ya, dia mengimbangkan badan dia untuk mengelakkan daripada terjatuh. Kemudian tangan dia mengawal bola. Mata dia memandang, ya. Cuba memandang depan dan sesekali akan cuba menoleh ke arah kawan untuk membuat hantaran ataupun membuat percubaan kalau ada peluang. Itu masuk koordinasi. Maksudnya dalam satu masa, banyak kerja yang dilakukan oleh tubuh badan kita, terutama otot-otot besar kita. Okey, boleh faham? Okey, kita tengok seterusnya. Imbangan. Imbangan selalunya sinonim pada atlet gimnastik. Ni atlet gimnastik membuat imbangan di papan selanjar, ya. Okey. Kalau tidak berlatih tentang imbangan, dia tak akan boleh buat aksi ni. Okey, aksi ni. Kemudian masa reaksi, dia tengok kat sini. Ni masa reaksi ni adalah
atlet sedang berlepas. Ini mungkin atlet, mungkin kalau tengok ni mungkin acara 400 meter ya. Dia berlepas dari starting block dia setelah mendengar tembakan pistol ya. Semakin cepat dia berlepas daripada starting block tu, bermakna semakin baguslah masa reaksi dia. Okey, kita boleh faham ya. Okey, kita teruskan dengan ketangkasan. Ni ketangkasan. Okey, ni adalah ketangkasan. Bagaimana seorang player ataupun pemain rugby ya cuba melepaskan diri daripada musuh yang cuba membuat terjahan pada dia ataupun buat rempuhan ya, ataupun buat tackle pada dia ya, dia mengelak. Okey, contoh lain adalah pemain badminton ataupun kita boleh tengok Lee Chong Wei. Bagaimana Lee Chong Wei punya pertahanan badminton ya, pertahanan pemain badminton ya. Dia boleh mengambil bola di segenap penjuru gelanggang dia dengan cepat dan tangkas. Itu masuk ketangkasan ya. Okey, kemudian kelajuan. Kelajuan adalah ukuran yang dibuat bagi pertandingan yang melibatkan dari satu titik ke titik penaman. Contohnya lari 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800, 1500 meter dan sebagainya. Okey, itu masuk kelajuan. Okey, kita teruskan. Okey, kita akan sentuh seterusnya topik kita nak sentuh tentang prinsip latihan ya. Ini cikgu nak kongsi sikit lah ya. Sebelum kita pergi lebih jauh. Okey, sebagai seorang atlet, terutama sebagai seorang atlet yang baru menceburkan diri dalam bidang olahraga ataupun apa juga sukan yang kita nak cebur, kita perlu tahu serba sedikit tentang prinsip latihan ya. Prinsip latihan ini ibarat macam peraturan lah ataupun undang-undang yang perlu dipegang oleh sesiapa juga yang cuba nak bergelar diri mereka sebagai atlet ya, terutama dalam golongan atlet murid ya. Okey, pertama, okey, dia ada specificity ya. Okey, maksudnya kekhususan ya, bukan kekusutan ya. Kekusutan lain. Ni khusus. Okey. Ni faedah latihan tertentu untuk komponen kecergasan tertentu. Maksudnya kekhususan ni ialah certain latihan itu boleh dilatih dengan komponen-komponen kecergasan yang berbeza ya. Contohnya lah, okay, kita nak melatih daya tahan kardiovaskular ya. Apa jenis latihan yang kita boleh buat adalah LSD, long slow distance. Okey, jeda jarak jauh ya. Maksudnya jeda jarak jauh, long slow distance tu khusus untuk latihan bagi daya tahan kardiovaskular. Okey, itu masuk kekhususan ya. Okey. Kemudian progresif ni menambah beban perlu dilakukan secara beransur-ansur. Sebagai seorang atlet, kita kena ada progresif dalam latihan kita. Bukannya beban kita asyik itu je. Contohnya, bagi contoh ya, lari 100 meter kan kita nak lari hanya 20 saat saja. Jadi kita akan mengurangkan jumlah masa tersebut ya. Mungkin dari 20 saat kita ubah kepada 18 saat. Seterusnya kepada masa yang kita target. Mungkin kita target 12 saat ke 11 saat ke. Jadi kita mesti ada progresif. Begitu juga kalau contohnya coach ya, kalau atlet yang baru dia suruh buat latihan memanaskan badan ya, memanaskan badan sebelum kita berlatih yang sebenar ya. Okey, ada setengah course tu dia suruh atlet memanaskan badan dengan membuat larian 2 pusingan. Takkan dari awal sampai akhir season kita nak buat latihan kita nak buat memanaskan badan dengan hanya lari
dua pusingan, ya. Jadi mesti ada progresif penambah bebanan. Kita tambah jarak kita lagi. Sebab kenapa? Sebab badan kita lama kelamaan, bila kita berlatih lama kelamaan sudah adaptasi terhadap sebarang latihan yang telah diberi, terutamanya terhadap latihan yang berterusan, ya. Itu masuk progresif. Kemudian overload, lebih beban. Okey, intensiti dan volume latihan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan prestasi. Dia serupa juga macam tadi. Kena overload, ya. Kena lebih beban, ya, supaya badan kita boleh mencapai prestasi yang lebih baik dari sebelumnya, ya. Contohnya lah, ya, kita lompat tinggi, ya. Ketinggian maksimum yang kita boleh capai adalah 1.6 meter. Okey. Jadi kita perlu berusaha untuk meningkatkan pencapaian lompatan kita, ya. Kita kena target. Contoh kita target 1.75 meter. Jadi untuk mencapai target tersebut kita kena kerja lebih lagi, ya. Lebih lagi terhadap latihan kita. Kita tidak boleh terus mengharapkan dengan dengan workout yang biasa-biasa. Kita kena paksa menghadapi workout ataupun beban kerja yang lebih berat, ya. Okey, itu masuk overload. Okey, kemudian yang keempat, ini yang paling ditakuti oleh jurulatih. Reversibility, ya, kebolehbalikan. Kebolehbalikan ni, ya. Kebolehbalikan maksudnya tahap kecergasan akan berkurangan dengan cepat jika tidak berlatih ataupun bergantung pada ini sebenarnya pada komponen kecergasan. Tetapi yang paling terkesan adalah komponen daya tahan kardiovaskular. Reversibility ni kalau kita tak berlatih, ya, selama 72 jam ataupun 3 hari, ya, kita tak berlatih, kemungkinan besar tahap kecergasan sistem kardiovaskular kita akan berkurangan, ya, sehingga, ya, 40%. Dan kita nak cover balik kecergasan tersebut, ia akan mengambil masa selama paling kurang 3 minggu. Ingat ya. Kita tak berlatih 3 hari berturut-turut, ya, kecergasan kita akan menurun hingga 40%, dan nak cover balik kena berlatih 3 minggu paling kurang. Okey, jadi inilah yang paling sangat ditakuti oleh atlet-atlet, terutama atlet di sekolah sukan SMK Mutiara Impian, ya. Sebagai contohlah, okey, ada cuti seminggu. Ya, lepas cuti seminggu tu 2-3 hari lepas tu ada kejohanan atau ada perlawanan penting. Jadi coach tak boleh buat latihan di sekolah, di asrama, kerana ada kekangan kewangan, ya, kewangan di segi penyediaan makanan dan minum, ya, untuk latihan tersebut. Jadi coach terpaksa memberi workout kepada atlet-atlet mereka, ya. Ada atlet yang ikut workout dan ada yang tak ikut. Mana yang tak ikut tu, kita boleh tengok dia punya hasil, ya, bila balik dari cuti nanti, ya. Mereka yang ikut workout, insya-Allah, ya, kecergasan mereka kekal. Dan mereka yang tak ikut workout, ada yang ponteng, ada yang menipu, kita boleh tengok bagaimanakah tahap kecergasan mereka, ya. Dan mereka inilah yang akan mengganggu rentak permainan nanti. Kita boleh tengok, ya. Okey, mungkin murid-murid pernah alami situasi ni, ya. Berlatih bagai nak rak sebulan 2 bulan, lepas tu cuti. Lepas cuti ada game. Lepas tu kita tak perform. Okey, itu maksudnya reversibility, ya, kebolehbalikan. Okey. Okey. Okey, yap. Okey, yang kelima, rest and recovery, rehat dan pemulihan. Okey, jadi badan perlu rehat dan pemulihan jika kita melakukan latihan berat. Cuma bila kita buat latihan angkat berat, ya. Jadi bila kita buat latihan angkat berat, ada tisu-tisu otot yang rosak,
Jadi tisu-tisu itu perlu dipulihkan. Jadi kita perlu rehat, ya. Begitu juga bila kita buat latihan yang berat, ya, terutama sebelum pertandingan, ya. Sebelum pertandingan ni besar, selalunya coach akan buat latihan intensiti yang berat dengan jumlah volume yang rendah. Tetapi walaupun begitu, ia akan melibatkan kerosakan pada tisu-tisu otot yang tertentu. Jadi atlet perlu rehat. Okey. Kemudian yang keenam, tedium. Maksudnya kebosanan. Jika berlatih terlalu lama, terutamanya apabila keberseorangan. Inilah yang berlaku pada atlet-atlet olahraga, ya. Untuk makluman, ya, anda tak sedar selama ni bahawa setiap atlet olahraga itu musuh utama dia adalah diri dia sendiri. Itu musuh utama dia, ya. Jadi sebagai seorang atlet olahraga, kita perlu melawan diri kita sendiri dengan semangat yang kental dan disiplin yang sangat tinggi, ya. Atlet olahraga ni dia lain dengan atlet pemain bola sepak. Main bola sepak dia ada apa? Dia ada motivasi dalaman, motivasi luaran. Sebab apa motivasi luaran? Sebab dia nak bersaing, dia nak menggelecek kawan dia, nak menunjuk hebat pada kawannya. Sebab ni adalah contact game, contact game. Jadi dia rasa puas bila dia berjaya menggelecekkan kawan, dia boleh menjaring ganggu, mengatasi kawannya. Itu adalah kepuasan dia. Tetapi atlet olahraga adalah dia dengan diri dia sendiri, ya. Dia berlatih dengan diri dia sendiri. Jadi secara tak langsung ini akan menyebabkan kebosanan, akan menyapa atlet tersebut. Dan apabila atlet tersebut tidak mempunyai disiplin yang tinggi, dia akan mula ponteng latihan dan ataupun melakukan latihan tanpa bersungguh-sungguh. Okey, kita tengok yang ketujuh. Yang ketujuh, individualist, ya, maknanya individual. Maksudnya perbezaan kesan latihan antara individu, jantina, umur dan kecergasan. Maksudnya perbezaan individu. Ya, masuk di sini kita kena tahulah setiap latihan yang diberikan oleh coach itu mempunyai kesan yang berbeza. Sebab manusia ini berbeza. Ya, berbeza paling utama ialah dari segi jantina, umur dan tahap kecergasan. Ya, okey. Itu kadang-kadangnya coach akan memberi latihan yang lebih kepada mereka yang masih lagi mempunyai tahap kecergasan yang kurang. Ya, okey. Kemudian variability, kepelbagaian. Ini adalah satu cara yang digunakan oleh ramai coach untuk mengurangkan kebosanan. Maksudnya, kepelbagaian maksudnya, sebagai contoh, kita nak membuat latihan daya tahan kardiovaskular. Takkanlah kita nak coach nak buat suruh buat LSD, long slow distance. Long slow distance itu dari mula sampai akhir. Jadi, untuk kepelbagaian latihan, sesekali coach akan apply latihan jeda jarak jauh, latihan fartlek, ya, dan sebagainya, ya, berenang, ya, itu kepelbagaian latihan, mempelbagaikan latihan untuk mengelakkan kebosanan. Jadi variability dengan apa? Kekhususan ni hampir sama, dia ada kaitan dia. Okey. 9, enjoyment, keseronokan. Jadi maksudnya di sini latihan yang kita buat tu, ya, mesti mendatangkan keseronokan, kerana keseronokan itu adalah merupakan satu motivasi untuk kita meneruskan latihan. Kemudian frekuensi, kekerapan, ya. Ini adalah tambahan, ya. Ini ada fit. Ini konsep fit, FITT. Frekuensi, kekerapan, ya. Dalam satu minggu berapa kali kita berlatih? Ya. Okey. Ataupun dalam satu sesi berapa jam kita berlatih. Intensity. Okey? Intensity adalah tahap kesukaran atau rentak, ya. Sama ada tinggi ataupun rendah. Nanti kita akan bincang satu persatu. Kemudian time, masa latihan. Berapakah peruntukan masa yang kita gunakan untuk kita berlatih dalam satu-satu sesi. Kemudian type latihan ataupun jenis-jenis latihan, ya. Jenis latihan ni maksudnya
apakah jenis latihan yang difokuskan oleh coach ataupun pada hari itu, ya? Ataupun kita nak sebagai contohnya, sebagai coach dia nak fokus pada awal permulaan musim. Dia nak fikir tentang daya tahan, meningkatkan daya tahan kardiovaskular. Jadi dia akan fokus ke daya tahan kardiovaskular. Kemudian dia akan masuk peringkat seterusnya, pra pertandingan, ya, ataupun pertandingan. Jadi jenis-jenis latihan yang berbeza akan di-apply oleh jurulatih terhadap atlet-atlet dia. Kemudian kita tengok. Yang ini sebenarnya adalah fokus kita pada hari ini. Kaedah latihan fizikal dan kecekapan sistem tenaga. Ini ada dua kaedah yang kita nak fokus pada hari ini. Latihan meningkatkan sistem tenaga dan latihan meningkatkan kecekapan otot rangka. Kita teruskan. Latihan meningkatkan sistem tenaga. Ya, sistem tenaga ada dua sebenarnya. Ya, ada dua tetapi dipecahkan kepada tiga bahagian. Ya, pertama, anaerobik alaktik. Ya, anaerobik laktik dan aerobik. Ya, apa dia anaerobik? Latihan aerobik. Latihan aerobik latihan yang memerlukan penggunaan oksigen. Latihan ini selalunya adalah latihan yang berterusan, tujuannya untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular. Itu yang paling utama. Ya, jadi untuk meningkatkan stamina. Ya. Jadi dalam latihan aerobik ni, sistem tenaga dia lain daripada sistem tenaga anaerobik. Ya. Anaerobik adalah kita bekerja, badan kita bekerja tanpa menggunakan oksigen. Ya. Ya, ada dua sistem tenaga anaerobik, iaitu anaerobik alaktik dan anaerobik laktik. Jadi kalau cikgu nak cerita tentang sistem tenaga ni, perlukan satu lagi sesi pembelajaran. Ya. Kita tengok, tak apalah. Ya, kita tengok sistem tenaga aerobik. Apakah jenis-jenis latihan yang boleh kita apply, terutama apabila dalam tempoh PKP ni lah. Pertama, LSD, long slow distance. Long slow distance ni maksudnya long slow, long panjang, perlahan jarak. Maksudnya lagi jauh kita berlari, lagi lama kita berlari, lagi bagus. Itu maksudnya long slow distance. Ya, dia bukan hanya mengukur kelajuan anda berlari, tetapi dia mengukur berapa jauhkah anda berlari pada dalam satu-satu sesi latihan tersebut. Ni dia bagi contoh. Lari berterusan selama 30 hingga 60 minit. Bila 30 hingga 60 minit, sistem kardiovaskular kita akan mula bekerja dengan bantuan oksigen. Lama-lama daya tahan kardiovaskular kita akan meningkat. Seterusnya, berenang. Berenang selama 10 hingga 30 minit juga boleh meningkatkan daya tahan kardiovaskular, ya, dan boleh meningkatkan kapasiti aerobik dalam badan kita. Kemudian latihan jeda jarak jauh. Ni apa di jeda ni? Jeda ni maksudnya latihan yang berselang-seli antara larian dan rehat. Ini kalau jeda jarak jauh ni, sebagai cikgu bagi contoh lah. Kalau kita menggunakan track, kita contoh jeda jarak jauh. Lari sebanyak 1,600 meter. Selama 3 kali, dan antara repetition tu rehat 10 minit. Itu maksudnya jeda. Maksudnya jeda ada masa kita bekerja dan ada masa kita berehat. Ya. Itu masuk jeda. Maksudnya kerja dan rehat dibuat secara berselang-seli. Ya. Dan kalau kita sistem aerobik pun ada juga jeda. Tetapi kerja, rehat dan rehat antara set pun kita boleh kena ambil kira. Kemudian latihan fartlek. Ya, ni latihan fartlek. Latihan fartlek ni adalah maksudnya latihan pelbagai kelajuan. Ya, latihan pelbagai kelajuan. Ada masanya kita berlari, ada masanya kita lari pantas, striding, ada masanya kita berjalan, ikutlah coach, berjalan, undur, ya, jalan sisi dan sebagainya.
Selalunya kita akan buat berlari, slow jog, okay, striding, jalan dan pecut. Ya, okey, itu maksudnya kelajuan larian kita berbeza-beza. Ada masa berjalan, ada masa berlari, ada masa lari laju dan ada masa pecut. Ya, jadi itu adalah latihan fartlek. Ya, okey. Murid-murid boleh tengok apa dia latihan fartlek. Kita boleh tengok kat YouTube. Ya, boleh rujuk kat YouTube. Okey. Kemudian kita teruskan dengan latihan anaerobik, ya. Latihan anaerobik. Okey. Okey, sebentar lagi cikgu akan tunjukkan contoh-contoh yang cikgu boleh dapat melalui tayangan video. Okey. Kita tengok. Pertama, jeda jarak dekat. Jeda jarak dekat ni larian secara beransur-ansur atau berselang-seli, larian, ya, rehat antara ulangan dan rehat antara set. Itu jeda jarak dekat, ya. Jarak dekat ni maksudnya kita boleh gunakan jarak antara 40 meter, 60 meter, 100 meter, ya. Itu jarak dekat, ya. Okey. Kemudian kita latihan daya tahan untuk kelajuan endurance. Ini pun boleh juga, itu pun kita boleh namakan jeda jarak sederhana, sebab bila untuk endurance ni dia perlukan daya tahan kelajuan, ya. Jadi untuk latihan daya tahan untuk endurance ni, jarak yang boleh kita gunakan adalah selalunya coach gunakan bila pelari itu lari 100 meter, selalu digunakan 120 meter untuk melatih daya tahan kelajuan seorang atlet yang dilatih. Kalau 100 meter 120, ya. Dia boleh buatlah 120 meter, buat 3 kali all out. Okey. Satu set 3 kali, buat 3 set. Macam itulah, ya. Maksudnya antara set tu dia ada rehat. Rehat dia berapa minit? Bergantung pada tahap kecergasan atlet tersebut. Nanti sebenarnya ada rujukannya, ada calculation dekat situ, ada pengiraan, ya, bagaimanakah masa rehat bagi seseorang atlet yang disyorkan. Okey, kalau 200 meter, selalunya coach akan buat 250, ya, untuk melatih daya tahan kelajuan atlet 200 meter. Okey, kalau pelari 400 meter, mungkin 500 meter, lari 500 meter, ya. Okey. Kemudian kita tengok latihan piramid. Ni latihan ni mungkin agak baru kepada terutamanya pada atlet-atlet yang baru, ya. Latihan piramid ni latihan yang memerlukan pelari berlari, ya, mengikut jarak-jarak yang berlainan, ya. Macam piramid lah, bentuk dia macam memuncak segitiga. Okey, ada gangguan sedikit, ya. Okey. Okey, latihan piramid, contohnya. Okey. Coach bagi workout. Okey, lari piramid 100, lari 100 meter, kemudian lari 200 meter. Okey, 300 meter, 200 balik dan 100. Maksudnya 100, 200, 300, 200 dan 100. Okey, buat sebanyak 2 set. Jadi budak boleh tahulah. Ya. Bermakna setiap larian 100 meter ada rehat, kemudian dia lari 200 meter rehat, lari 300 meter rehat, kemudian lari 200 meter dia rehat. Okey, ada gangguan sedikit. Okey. Ya, jadi antara set pertama dengan set kedua, coach akan bagi rehat. Antara contoh rehat adalah 4 minit ke 5 minit atau ke hingga 10 minit. Okey, bergantung pada tahap kecergasan atlet tersebut. Okey. Kemudian latihan lactic tolerance. Ini pun merupakan latihan-latihan yang agak baru, ya. Sebenarnya latihan lactic tolerance ni dia ada kaitan dengan latihan speed enduring. Okey. Okey, latihan.
Okey, latihan laktik tolerant ni adalah tujuannya adalah untuk kita melatih asid laktik agar asid laktik yang dikeluarkan oleh badan kita dia keluar lambat, ataupun bila dia keluar asid ini tidak mengganggu sistem dalam badan, terutama apabila kita sedang berlari. Ingat, sebab dalam anaerobik ni, dalam sistem anaerobik ni ada dua sistem tenaga, iaitu anaerobik alaktik dan anaerobik laktik. Anaerobik laktik ni adalah tidak memerlukan oksigen dan tidak mengeluarkan. Contoh acara lari 100 meter, lompat tinggi, lompat jauh, rejam lembing, dan sebagainya, yang memerlukan tenaga yang yang tidak memerlukan oksigen, dan asid laktik tak keluar. Manakala sistem tenaga anaerobik laktik adalah satu sistem tenaga yang menyebabkan keluarnya asid laktik dari tubuh badan kita. Dan bila keluarnya asid laktik ini, badan akan mengalami kelesuan. Sistem tenaga ini bermula bila kita berlari lebih daripada 100, berlari pecut lebih dari 100 meter. Kalau ikut kajian sebenarnya, bila kita lari lebih 80 meter dah, asid laktik dah mula keluar. Tetapi bila lari 100 meter sampai bergeser menamat 1 meter, kita tak terasa lagi asid laktik, tapi asid laktik baru nak keluar. Jadi untuk acara 200 meter dah mula, sistem ini dah mula ada menunjukkan kehadiran dia. Manakala untuk acara 400 meter, 800 meter, inilah acara yang melibatkan sistem tenaga anaerobik laktik, di mana sistem dalam acara inilah asid laktik akan keluar. Bila asid laktik akan keluar, dia akan menyebabkan kelesuan otot. Jadi latihan laktik toleran ini adalah latihan dikhususkan untuk melatih acara-acara yang melibatkan pengeluaran asid laktik, terutama dalam acara 400 meter, 1500 meter. Okey, di sini kita boleh tengok program-program latihan untuk meningkatkan kecekapan sistem tenaga aerobik. Kita tengok kat sini, Okey, hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Okey, tengok latihan aktiviti ulangan, rehat, set intensity. Okey, latihan JEDA. Okey, lari, aktiviti lari 400 meter. Okey, hari Selasa latihan LSD. Okey, aktiviti lari 30 minit. Rabu latihan LITA. Okey, yang ini kita boleh tengok sebagai rujukan nanti. Okey, ini sebagai contoh saja Okey. Okey, inilah contoh latihan untuk meningkatkan kecekapan sistem tenaga anaerobik. Okey, contoh yang diberi lari 150 meter, aktiviti lari pecut. Okey. Rehat jalan 50 meter, set 3 set. Okey, rehat antara set. Okey, jalan sehingga kadar nadi turun hingga 120 denyutan seminit. Ni 120 denyutan seminit. Okey, dinamakan kalau tahap nadi dinamakan ni tahap nadi ambang. Tahap nadi ambang ni maksudnya tahap nadi jantung, jumlah denyutan jantung bila jantung berada di dalam keadaan yang stabil untuk aktiviti seterusnya. Maksudnya jantung dalam keadaan yang sangat stabil setelah kita berlatih. Ini juga selalunya coach bila kita memanaskan badan, coach nak meneruskan workout dia cek kadar nadi atlet dia Kalau sekiranya kadar nadi dia tinggi, maksudnya atlet tersebut tak boleh nak buat workout pada hari itu Okey. Kemudian kita tengok
Ni untuk lari 200 meter, lari pecut ya. Ulangan dia 5, okey. Rehat dia jogging 100 meter. Okey, set dia set dia 3, rehat antara set, jalan sejauh 400 meter. Okey, ini adalah contoh, okey. Ini adalah contoh yang sering diikuti ataupun dilakukan oleh jurulatih ya, terutama jurulatih yang bertauliah. Dia tahu, okey. Okey ya. Ini masa rehat setiap latihan. Okey. Jenis latihan anaerobik. Okey, anaerobik kelajuan dan ada dua, kelajuan dan daya tahan. Tempoh latihan 10 hingga 40 saat. Rehat 5 kali tempoh latihan ya. Intensiti hampir maksimum. Ulangan 2 hingga 10. Begitu juga kalau daya tahan ya. Okey, 30 hingga 90 meter tempoh latihan dia. Rehat sama dengan tempoh latihan ya. Tempoh maksudnya kalau kita tempoh latihan 90 saat, kita pun rehat 90 saat. Ni ada contohnya. Ni cikgu nak takut awak keliru ya. Tengok. 5 kali tempoh latihan. Contohnya lah, kalau tempoh latihan kita 40 saat, kita rehat 10, kalau tempoh latihan kita 10 saat, kita rehat kali 5. Jadi kita rehat 50 saat. Ya, kalau 40 saat, 40 kali 5 200 saat. Lebih kurang berapa? 3 minit 20 saat. Macam itulah. Okey. Jadi inilah rehat kita. Sebenarnya rehat ini adalah memberi peluang kepada tubuh untuk recovery. Ya, untuk memberi peluang tubuh untuk recovery dan untuk menurunkan kadar nadi kita ya, supaya kadar nadi kita 120 dan ke bawah ya, bukan masih lagi kekal atas 120 ya. Okey. Ini adalah buku rujukan ya, ataupun kitab-kitab yang perlu dihafal oleh jurulatih sebenarnya ya. Inilah panduan bagaimana kita nak menetapkan workout latihan kita bagi latihan larian ya. Sama ada larian kita nak lari speed ke, atau kelajuan, ataupun daya tahan kelajuan atau special ya. Daya tahan kelajuan 1, daya tahan kelajuan 2, intensif tempo, extensive tempo dan latihan continuous tempo. Ini adalah ni latihan sistem. Kita boleh tengok kat sini ya. Maksudnya bila kita fokus kepada speed, kita kurangkan menggunakan sistem tenaga aerobik ya. Dan makin lama bila kita meningkatkan masa latihan dan volume latihan, okey, sistem tenaga aerobik pun makin lama makin banyak digunakan. Okey, begitu juga anaerobik laktik. Maksudnya asid laktik kita ni ya, tenaga ni asid laktik dia tak keluar banyak. Okey, dah masuk speed endurance. Tengok dah banyak. Okey, speed special endurance. Okey, akan banyak di sini ya. Tempo akan banyak di sini. Okey, dekat sini kita tengok apa dia intensity, distance of run, jumlah jarak larian, okey, number of repetition satu set, okey. Kemudian berapa set kita boleh buat dalam satu sesi, total distance of satu set, okey, dalam satu set tu berapa distance maksimum yang dia boleh bagi ya, anggaran dia ya. Jadi kita tak boleh terlalu rigid sangat mengikut formula ni ya. Adalah sikit ya, sedikit sebanyak kita ubah. Okey, total distance of satu set, total distance dalam satu sesi, okey. Recovery, ataupun repetition, okey, recovery. Adakah jumlah rehat antara repetition antara ulangan. Ni recovery ya. Okey, recovery. Okey, kita boleh tengok ya. Cikgu boleh terang ni tapi memerlukan 1 hari ya. Recovery untuk set ya. Sebenarnya kalau kita ikut formula yang diberi, insya-Allah ya, atlet kita ataupun atlet itu sendiri tidak mengalami fatigue, tidak mengalami kelesuan ya.
tidak mengalami kelesuan. Ini adalah merupakan satu panduan ya yang baik untuk dijadikan amalan bagi atlet. Murid-murid pun sama ya. Kalau nak buat latihan sendiri, kita boleh tengok benda ni ya sebagai panduan supaya awak tidak latih terlalu overload ya, melebihi kapasiti tenaga yang diperlukan ya. Okey, sebab takut awak mengalami kecederaan ya. Okey. Okey ya. Di sini cikgu nak belanja sikit tentang okey. Tentang contoh sesi memanaskan badan dan ADM dan regangan dinamik serta latihan plyometrik yang dibuat oleh anak murid cikgu sendiri. Okey. Okey, nama dia adalah Ilya Ilya Hazira. Dia merupakan atlet cikgu, atlet hurdle. Tetapi malangnya pada tahun 2020 tidak ada kejohanan MSSM. Okey, jadi dia kekal berlatih. Okey. Ini adalah aktiviti ni makan ADM ya. ADM maksudnya Active Mobilization ya. ADM, Active Dynamic Mobilization. Maksudnya dia adalah gabungan pada regangan dinamik sambil bergerak ya. Regangan ini adalah dynamic stretching. Okey, yang dibuat tu adalah dynamic stretching ni. Okey, ini adalah salah satu daripada ni drill ya. Ni salah satu pada drill yang dia kena buat setiap sesi latihan ya. Jadi untuk makluman seelok-eloknya dalam satu sesi latihan, coach kena memperuntukkan 30 hingga 40 minit untuk sesi memanaskan badan, termasuk pertama memanaskan badan, kedua regangan dinamik ataupun ADM, kemudian drill dan striding ya. Okey. Ini adalah antara aktiviti plyometrik yang kita boleh buat ya. Kalau kita sekiranya ada tangga ataupun kalau tak ada tangga, kita boleh guna meja pun, kerusi pun tak apa ya, ataupun baku panjang. Okey. Ini adalah jenis-jenis latihan plyometrik. Okey, latihan plyometrik adalah khusus untuk kuasa otot. Ini pun juga plyometrik melibatkan penggunaan hurdle. Okey. Ini ada aktiviti dia. Okey. Okey, ini latihan plyometrik menggunakan mini hurdle ya. Sebenarnya mini hurdle ni merupakan satu alat yang sangat-sangat berguna dan untuk atlet ya, olahraga. Sebab banyak aktiviti kita boleh buat ya dalam menggunakan hurdle ini ya, terutamanya untuk menguatkan otot-otot kita untuk tujuan kuasa. Okey, ini adalah latihan 40 meter lari 3-pointer. Okey. Okey. Okey, seterusnya cikgu nak belanja satu tayangan video yang khusus dibuat oleh atlet profesional ya. Ini namakan skip A skip. Sumber cikgu perolehi dari YouTube. Okey, butt kick lah, sepak pungkok. Sepak punggung. Okey.
Ini pandangan dari sisi. Tengok. Sebenarnya back kick ni ada beza ya untuk atlet sprinter dan atlet lari jarak jauh ya. Kalau atlet sprinter, back kick dia lutut akan ke depan. Ini ankling. Ankle drill. Ataupun juga dikenal lagi sebagai A skip, skip A. Lutut tinggi. Ya. Lutut tinggi. Ini namakan B skip. Skip B ya, sebab dia melangkah, dia angkat lutut tinggi dan melangkah ke depan. Dia akan membuka langkah dia. Ini B skip. Jadi awak boleh tengok ya, kaki mana yang mendarat ya. Kaki mana yang mendarat ya. Kaki mendarat ialah ball of your feet ya. Bukan keseluruhan tapak kaki. Itu 1/3 daripada tapak kaki kita saja yang mendarat. Dan bila mendarat, kaki kita adalah berada dalam keadaan cuba mencakar. Tengok, walau apa juga dia buat, dia mendarat ya pada 1/3 daripada hujung tapak kaki dia. Apa juga dia buat. Ini adalah teknik larian basic bagi sprinter. Hello. Aku tengah buat sebenarnya aku tengah buat ni lah. Tengah buat rakaman ni. Kacau. Okey. Tengah rekod dah ni. Okey, baik. Coba. Okey, seterusnya kita beralih kepada tajuk latihan meningkatkan kecekapan sistem otot rangka. Okey. Ada beberapa kaedah yang kita gunakan ya. Kaedah yang paling biasa digunakan ialah kaedah menggunakan
badan sendiri, ya. Okey, menggunakan badan sendiri, kaedah latihan bersama rakan, kaedah latihan berfungsi menggunakan peralatan khas, kaedah latihan bebas dan kaedah menggunakan peralatan yang khusus. Okey. Menggunakan badan sendiri maksudnya kita menggunakan badan sendirilah. Contohnya kita nak buat burpee ke, ya. Kita nak buat tekan tubi ke, kita menggunakan badan kita sendiri sebagai pemberat dia. Kemudian latihan bersama rakan. Latihan bersama rakan ialah latihan kita boleh buat bersama rakan, ya, sama ada kita buat latihan untuk daya tahan ke ataupun latihan flexibility ke, kita buat bersama rakan, ya. Maksudnya kita latihan bersama rakan. Okey. Kemudian latihan berfungsi menggunakan peralatan khas. Okey, latihan berfungsi menggunakan peralatan khas ni kita sekarang paling terkenal kita gunakan getah resistant, ya, getah resistant, ya. Ada banyak jenis latihan yang kita boleh lakukan menggunakan getah resistant ni, ya. Kemudian latihan bebas. Latihan bebas ni selalunya dia gunakan dumbbell, ya, barbell dan sebagainya. Kemudian kaedah menggunakan peralatan khusus, ya. Selalunya latihan ini digunakan bila kita masuk gym. Okey. Okey, kemudian contoh latihan, ya. Contoh latihan yang kita boleh buat. Okey, plyometric, ya. Kita boleh buat secara menggunakan badan sendiri, latihan litar, latihan flexibility, okey, latihan regangan statik, sebenarnya latihan flexibility melibatkan dua regangan, ya. Regangan semik, ya. Okey. Kemudian PNF, proprioceptive neuromuscular facilitation. Ini adalah latihan regangan yang kita boleh buat bersama kawan-kawan. Okey. Dan contoh terakhir untuk sistem untuk meningkatkan kecekapan sistem otot rangka adalah latihan bebanan. Okey. Kita tengok gambar-gambar dia. Okey, ini contoh latihan plyometric yang kita boleh buat, ya. Selain daripada gambar yang video yang cikgu tunjukkan tadi, ini adalah latihan plyometric yang kita boleh tunjukkan yang boleh dijadikan contoh, ya. Okey. Ini latihan plyometric. Kemudian inilah contoh program latihan plyometric yang dibuat selama 5 minggu, ya. Kita boleh tengok, ya, sebenarnya latihan plyometric ni boleh meningkatkan, ya, kecergasan dan boleh meningkatkan prestasi seseorang, ya. Sebab dia adalah latihan khusus untuk meningkatkan kuasa otot, ya. Okey. Jadi untuk latihan atlet-atlet seperti lompatan, lompat tinggi, lompat kijang, ya, lompat jauh, ya, perlu banyak menjalani latihan plyometric, ya. Begitu juga atlet-atlet sprinter pun perlu lakukan latihan plyometric, ya, kerana dia latihan ni akan meningkatkan kuasa otot atlet tersebut. Okey, kita tengok ni, ya. Seterusnya latihan litar. Latihan litar adalah latihan yang melatih daya tahan otot, ya, tapi latihan ini dibuat secara berselang-seli, ya. Cara berselang-seli dan melibatkan otot-otot yang berlainan, ya. Tidak boleh, ya. Acara ni latihan ni dibuat secara berturut-turut, ya. Contohnya, okey, mula-mula kita tengok. Okey. Ni dia buat dekam belakang, ya. Dekam belakang, otot yang terlibat adalah otot tangan. Okey. Kemudian dia buat lunges, ya. Dia buat lunges yang otot utama yang terlibat adalah otot kaki, ya. Kemudian dia buat bangkit tubi. Bangkit tubi otot utama dia adalah otot, ya, otot perut, ya. Kemudian tekan tubi. Tekan tubi otot utama dia adalah otot tangan, ya. Jadi kita tengok tadi. Mula-mula tadi otot tangan. Okey, bila otot kaki, otot perut, otot tangan. Kemudian dia masuk balik untuk aktiviti naik turun tangga, otot utama yang terlibat adalah otot kaki, ya. Okey. Okey, ini contoh latihan flexibility. Okey. Contoh latihan flexibility. Okey. Okey, yang ni tadi adalah regangan dinamik. Apa dia regangan dinamik? Regangan dinamik adalah regangan yang dibuat secara berangsur-angsur dan berulang-ulang. Ya. Okey.
Ini regangan ini selalunya disyorkan apabila kita sedang membuat adalah dalam sesi memanaskan badan, ya. Salah satu daripada sesi memanaskan badan, ya. Kerana apa? Kerana kita tahu bila badan kita sedang rehat, okey, otot-otot dan sendi-sendi kita perlu aktivekan, ya, dan perlu dirangsang, ya. Activate maksudnya dirangsang. Okey, rangsangan itu perlu dilakukan secara berangsur-angsur. Kita tidak boleh paksa seperti buat regangan statik ni, kerana takut ada fiber-fiber otot yang rosak. Bila fiber otot rosak, kita akan mengalami ketidakselesaan dan kecederaan. Kalau banyak, dia akan cedera lah. Jadi latihan regangan dinamik ni macam tadi video yang cikgu tunjukkan tadi, ya, menunjukkan bahawa atlet Abah sedang membuat regangan dinamik, ya. Ada ADM dan ada regangan dinamik plus speed. Okey, yang seterusnya adalah regangan statik. Okey, regangan statik ni selalunya dibuat pada akhir sesi satu-satu latihan. Kenapa boleh buat regangan statik digalakkan? Sebab selepas akhir satu-satu latihan, otot-otot dan sendi-sendi kita sudah mula meregang dan dia mudah dilenturkan, ya, tanpa mengalami kecederaan. Okey, kemudian kita tengok latihan flexibility PNF, ya, berpasangan, ya, berpasangan dengan kawan. Okey, kita boleh rujuk dia berpasangan dengan kawan. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ini contoh garis panduan bagi latihan beban. Okey. Nanti sesiapa yang rajin boleh buat snapshot kat sini, boleh dijadikan. Okey, sebenarnya latihan bebanan ni dia ada beberapa jenis latihan, ya. Ada satu, tengok jadual 4.20, garis panduan latihan daya tahan otot. Sebab ada latihan bebanan ni ada latihan daya tahan otot, latihan bina otot, ya, latihan kekuatan otot dan latihan kuasa. Dia ada 4 jenis latihan bebanan. Kita tidak boleh mengambil ringan tentang perkara ini, ya. Ini adalah garis panduan yang perlu kita ikuti, ya, untuk supaya kita dapat melakukan latihan ini dengan betul dan berkesan, ya, dan mencapai objektif yang kita kehendaki, ya. Okey. Okey, dia ada tempo, dia ada set setiap senaman, ulangan setiap set, rehat antara set, intensiti, ya, berdasarkan RM dan isi padu, ya. Okey. Kalau cikgu terangkan satu persatu ni mungkin mengambil masa. Jadi diperlukan waktu lain lah. Ini sebagai garis panduan saja, ya, untuk diikuti, ya. Okey. Kurang-kurangnya bila ada coach cuba buat latihan bebanan ni, kita tahulah, ya, apa dia latihan bebanan tersebut. Ada fokus daya tahan otot, bina otot, kekuatan otot ataupun kuasa. Okey? Sebab dia punya semua berlain. Okey. Seterusnya, pemboleh ubah dalam latihan fizikal. Minta maaf, ya, mengambil masa agak lama sikit, ya. Tapi ini cikgu cuba sentuh sikit saja, ya, sebab awak kena tahu apakah pemboleh ubah. Okey, pertama isi padu dan intensiti. Okey. Kita nak bincang tentang apakah isi padu dan intensiti. Okey, isi padu adalah merujuk kepada tempoh latihan. Ada 3 benda, ya. Bila sebut isi padu adalah tempoh latihan kita. Okey. Okey, tempoh latihan kita, okey. Sama ada dalam satu sesi berapa lama kita berlatih. Okey. Kemudian dalam 1 bulan berapa lama, dalam 1 minggu berapa lama kita berlatih. Adakah 3 hari ataupun 6 hari ataupun tak ada cuti. Okey, kemudian jarak larian, ya. Jarak larian sama ada larian kita 100 meter, 200 meter ataupun 2 kilometer, okey, dan sebagainya. Okey. Kemudian ulangan dan bebanan dalam latihan. Maksudnya intensiti isi padu juga, ya, merujuk kepada ulangan dalam satu-satu latihan, terutama latihan jeda, ya. Berapa ulangan yang dia kena buat. Okey.
Kemudian beban, ya, berapa RM yang dibuat dalam latihan bebanan, 1 RM, 2 RM dan sebagainya, ya. Okey. Okey. Okey, kalau ulangan ni boleh kita buat, dalam latihan jadah, bilangan, darab ulangan, darab beban. Okey. Ini kalau nak kita nak bincangkan secara khusus, okey, mungkin melibatkan satu sesi PNP yang lain. Okey, kemudian kita nak bincang tentang intensity. Intensity maksudnya kelajuan perlakuan, ya, bebanan rintangan dan bebanan rintangan melibatkan sistem tenaga dan juga melibatkan kadar nadi. Okey, contoh kelajuan perlakuan. Contohnya orang lari 100 meter dengan orang atlet lari 3000 meter. Mana lari yang laju? Mana lari yang lebih laju? Okay, jadi semestinya lari 100 meter itu lebih laju. Ini bermaksudnya lari 100 meter, pecuk 100 meter tu intensiti dia lebih tinggi daripada orang yang berlari 3000 meter. Okey, itu maksud dia. Bebanan dan rintangan, ya. Okey, bebanan dan rintangan. Berapakah jumlah beban yang dia mampu angkat dan rintangan yang dia mampu atasi, ya. Lagi berat bebanan yang dia mampu angkat, itu maksudnya intensiti lagi tinggi, ya. Okey. Kemudian sistem tenaga. Okey, dalam sistem tenaga ni intensiti tinggi melibatkan sistem tenaga anaerobik alaktik, ya. Itu intensiti dia tinggi. Maksudnya contohnya kita lari 100 meter. Kita lari landas untuk melompat jauh. Okey, lari landas untuk melompat kijang. Okey, berbanding dengan kita menggunakan sistem tenaga bagi acara, ya, contohnya 1500 meter lari, 5000 meter, ya. Jadi sistem tenaga yang digunakan dalam sistem ni adalah sistem aerobik. Bila sistem aerobik bermaksudnya intensiti dia rendah. Okey. Dan kadar nadi, ya, merujuk kepada kadar nadi. Okey, lagi tinggi kadar nadi yang dihasilkan, ya, lagi tinggi intensiti latihan tersebut, ya. Okey. Itu maksudnya intensity. Okey. Kemudian kita nak tengok macam mana kita nak kira beban latihan kita. Yang paling mudah lah cikgu nak bagi tahu awak lah, ataupun nak dedahkan pada awak. Okey, pengiraan beban latihan. Okey, apakah formula untuk mengira beban latihan kita, ya? Pertama, kadar nadi maksimum. Kita kena tahu kadar nadi maksimum awak. Okey, sebagai contoh, kadar nadi maksimum formula dia adalah 208 tolak dalam kurungan 0.7 darab umur. Ya, okey. Ulang sekali. 208 tolak dalam kurungan 0.7 darab umur. Contohnya lah, umur anda 17 tahun. Jadi 208 tolak 0.7 darab 12 darab 17 adalah 12, ya, 12. Jadi kadar nadi maksimum bagi awak adalah 208 tolak 12, 196. Ya, 196. Ini adalah kadar nadi maksimum. Apa dia kadar nadi maksimum? Kadar nadi maksimum adalah kadar nadi, ya, yang ditetapkan berdasarkan umur seseorang yang boleh, ya, kalau sampai ke kadar nadi tersebut boleh mendatangkan kesan yang tidak berapa baik, ya, kesan yang teruk terhadap atlet tersebut, ya. Jadi awak boleh berlatih tetapi kadar nadi awak melepasi 196. Bila sampai 196 maksudnya jantung awak dalam keadaan yang sangat tenat sepatutnya, ya, sebenarnya, sebab dia mengepam darah, ya, ke seluruh tubuh dengan sangat cepat, iaitu 196 per minit, ya, berbanding dengan keadaan normal dia, ya. Jadi sebenarnya kadar nadi yang sesuai, ya, kadar nadi ambang untuk aktiviti adalah 120, ya. Okey,
Itu keadaan nadi yang ambang untuk memulakan latihan seterusnya ataupun latihan yang diperlukan untuk orang tu, untuk seorang atlet itu berehat antara apa? Antara set, ya, antara set latihan dia. Okey. Ini adalah seterusnya kita tengok keadaan nadi jenis latihan. Okey, kalau kita buat latihan aerobik, okey, kerana nadi yang perlu ditetapkan oleh kita, oleh coach lah, ialah 65 hingga 75% daripada kadar nadi maksimum, ya. Kita boleh kira lah sendiri gitu, ya. Jadi kalau kita nak kadar 75 per 100 darab 196, dapatlah sekian-sekian. Itulah kadar nadi maksimum yang kita boleh gunakan untuk latihan aerobik, ya. Latihan anaerobik sekitar 75 hingga 90 daripada kadar nadi maksimum. Okey. Jadi boleh bayangkanlah, ya. 75 hingga 90. Sebab ini intensity tinggi, ya. Intensity dia tinggi. Jadi dia latihan ni memerlukan kadar nadi yang lebih tinggi. Okey. Kemudian kita tengok hubungan antara isi padu dengan intensiti latihan. Hubungan dia adalah hubungan songsang. Apa masuk songsang? Okey. Bila kita tengok di sini, apabila satu latihan tu, ya, dia ada isi padu dia tinggi, intensiti dia rendah. Dan ada latihan yang isi padu dia rendah tetapi intensiti dia tinggi. Okey, cikgu bagi contoh ni lah. Okey, isi padu tinggi, intensiti rendah. Contohnya kita latihan lari 10 pusingan padang. Ya, 10 kali 400 meter, kita kena lari 4000 meter. Takkan kita nak lari 4000 meter dengan kelajuan lari 100 meter, betul tak? Jadi larian perlahan, sederhana dan perlahan. Jadi intensiti dia rendah. Okey, manakala kita nak buat latihan lari pecut, ya, back to back, ya, 100 meter back to back, lari 100%, ya. Okey, jadi isi padu dia rendah, intensiti dia tinggi, ya. Isi padu kita lari, okay, back to back mungkin kita lari satu set lari 3 kali atau 4 kali, ya, 3 kali atau 4 kali. Okey, berapa set? 2 set. Jadi kalau 3 kali 100 kali 3 300 kali 3 set 900 meter saja kita lari, ya. Itu dalam satu sesi latihan berbanding dengan isi padu kita tinggi, intensiti dia rendah. Okey. Ini memang cikgu sentuh secara sikit saja, ya. Okey, untuk pemahaman awak, ya, pemahaman asas awak. Okey. Okey, ini adalah latihan yang boleh awak rujuk, ya. Okay, sekiranya awak nak buat latihan sendiri, okey, ini adalah garis panduan yang boleh awak rujuk, okey. Okey, tengok yang atas sekali. Okey, ni. Isi padu dan intensiti latihan mengikut jenis latihan, ya. Kalau jenis latihan aerobik, isi padu dia tinggi, intensiti dia rendah. Anaerobik, okey, isi padu dia rendah. Okey. Intensiti dia tinggi, hingga 70 hingga 80%. Ini contoh ni dia bagi garis panduan. Kemudian interaksi antara isi padu dengan intensiti latihan. Sebenarnya latihan kita ni dia ada fasa-fasa dia, ya. Fasa persediaan umum, persediaan khusus, pertandingan dan fasa pertandingan. Okey, ni kat sini sebenarnya pengiraan isi padu perlu diambil kira dengan betul oleh jurulatih ataupun atlet-atlet, ya, agar tidak berlatih secara over training, ya. Okey, berlebihan, ya, supaya mengelakkan kita berlatih secara berlebihan yang akhirnya boleh menyebabkan kelesuan otot, ya, kelesuan otot dan akhirnya melibatkan kecederaan. Okey, kemudian pengukuran berdasarkan komponen dan dalam isi padu dan intensiti latihan. Okey. Isi padu, okey. Ni pengukurannya. Isi padu adalah rujuk kepada tempoh latihan, kekerapan latihan kita, ulangan dan set latihan, jarak dan masa yang
perlu dilalui. Bilangan kemahiran teknikal itu adalah komponen-komponen yang terlibat di dalam istilah isi padu latihan. Manakala intensiti pula, ya. Apakah istilah-istilah yang merujuk kepada intensiti latihan? Kelajuan perlakuan, beban contohnya 50% hingga 80% 1 RM. Kemudian masa rehat dan antara set, kadar denyutan nadi latihan, dan bilangan pertandingan. Ini semuanya diperolehi daripada sumber-sumber yang sah, ya. Last sekali kita akan berkongsi sedikit pengetahuan tentang keletihan dan kelesuan otot. Ini bagi cikgu amat penting cikgu sampaikan pada awak. Kadang-kadang atlet-atlet, terutama atlet yang baru tu, dia tak tahu, ya, had dan kemampuan tubuh dia, ya. Dia melatih, ya, kadang-kadang menyebabkan letih dan menyebabkan ototnya menjadi lesu, ya. Apa dia keletihan? Merupakan kemerosotan kapasiti otot untuk menjana kuasa bagi mengekalkan aktiviti bersukan. Manakala kelesuan pula, dia maksudnya letih yang sangat letih. Kelesuan maksudnya keletihan melampau secara fizikal atau mental, juga dikenali sebagai sindrom overtraining. Sindrom overtraining maksudnya berlatih secara berlebih-lebihan, ya. Dia tak ikut formula yang cikgu bagi ni tadi, ya. Cikgu bagi tadi kan, dia main hentam saja dia, dan akibatnya otot dia mengalami kelesuan. Faktor-faktor dia: kekurangan tenaga, kekurangan tenaga, memang kurang tenaga lah, ya. Status hidrasi, hidrasi ni maksudnya kekurangan air dalam badan, ya. Kurang air dalam badan, jadi akan menyebabkan keletihan dan kelesuan. Kekurangan aktiviti pelaziman fizikal, maksudnya dia tak berlatih ataupun tak menjalani aktiviti kecergasan fizikal secara berkala, ya. Contohnya seminggu sekali, kadang-kadang tak berlatih, ya. Banyaknya rehat, ya, banyaknya bersantai, ya, daripada melakukan aktiviti fizikal. Dan bila dia melakukan aktiviti fizikal, dia akan menyebabkan cepat keletihan, dan akibatnya badan akan lesu. Kemudian status kesihatan, terutama orang yang demam, ya. Bila orang demam, ya, badan air dalam badan dia berkurangan, ya, sebab panas, dia akan mudah letih, ya, mudah letih. Kemudian kita tengok bagaimana cara untuk strategi mengurangkan keletihan dan kelesuan. Pertama, melatih daya tahan aerobik, ya. Melatih daya tahan aerobik, ya. Buatlah latihan daya tahan aerobik sekerap yang mungkin, ya, sekerap yang mungkin. Sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Kemudian tengok pemakanan. Makan sumber protein dan lemak dalam kadar yang sederhana, tetapi mengambil sumber karbohidrat yang tinggi. Masuk di sini banyakkanlah makan nasi, ya, banyakkan makan nasi. Ini untuk atlet, ya. Untuk atlet, kalau siapa yang nak bersukan tu, banyakkan ambil karbohidrat, ya. Sementara protein dan lemak ambil dalam kadar yang sederhana, ya, sebab awak nak berlatih. Tetapi sekiranya kita bukan atlet, kita tak boleh ambil karbohidrat terlalu tinggi. Dia ada piramid makanan, kita ikut benda tu. Kemudian rehat dan pemulihan, perlu ada rehat, ya. Tak perlu berlatih sepanjang minggu berturut-turut, ada masa rehat, ya. Kemudian mekanik lakuan yang betul, maksudnya kita nak buat latihan, contohnya berlari, kita mesti baiki dulu teknik larian kita supaya kita tidak membazir tenaga, ya. Jadi untuk memastikan perlakuan kita laku dengan ekonomi, ya, dengan menggunakan menggunakan tenaga yang optimum, ya, bukannya secara yang merugikan.
ya, teknik larian kan, kadang-kadang kita boleh tengok teknik larian yang merugikan, ya. Di mana ayunan tangan tak betul dan sebagainya. Okey, kemudian hidrasi, maksudnya sentiasa pastikan kita tidak mengalami kekurangan air di dalam badan. Okey. Itulah yang cikgu nak sampaikan pada hari ini. Okey, sebelum cikgu mengundurkan diri,